Oh? Hello, Abang Isma. Sorry, putus. Ya. Line tak betul. Laila, ya? Saya. Okey, Laila. Baiklah, Laila. Okey, Laila. Teruskan cerita. Okey. Selepas didatangi harimau tu, selang 3 hari, harimau tu datang balik untuk menuntut saya menjadi tuan dia. Menuntut anda menjadi tuan dia, saya dah agak dah. Okey, kemudian? Kemudian saya cakap dengan dia, saya tidak mahu terikat dengan mana-mana perjanjian dan tidak juga mahu terikat dengan mana-mana hukum. Oh, cantik ayat. Lepas tu dia cakap dengan saya, kalau dia jadi pendamping saya, dia akan membagi 1000 kesenangan pada saya. Dan saya cakap juga dengan dia, 1000 kesenangan yang kau berikan hanya pada dunia, tetapi di akhirat dia kena tanggung banyak perkara. Adakah kau boleh mampu menolong aku? Mana kau menolong aku di dunia? Lepas tu dia hilang macam tu je. Dia hilang macam tu. Selang 2 hari daripada dia datang, saya didatangi ular sawa pula. Ular sawa bermata merah, naga merah delima, melilit saya sedang tidur, cuba meremukkan saya seperti meremukkan kertas dekat tangan. Dengan laungan Allahu Akbar, saya dilepaskan dan wajah tuannya timbul depan mata saya. Wajah tuannya timbul. Hanya sekadar wajah, tidak beroh dan tidak berjasad. Saya cuma boleh mengetahui hanya itu saja dan saya cuma berdoa pada Tuhan, pada Allah, biar Allah yang membalas dan kalau boleh biarlah buka pintu hati dia untuk berjumpa dengan taubat. Kerana setiap manusia yang buat kesilapan dan kesalahan pasti ada pembalasan yang sama seperti mana dia buat pada orang. Okey. You tahu, maka you kenal lah siapa wajah itu atau saya tidak kenal dan sampai sekarang saya masih berkawan dengan dia kerana saya tidak pernah menganggap musuh itu adalah musuh, kerana dia saya anggap musuh sebagai kawan. Kerana bila kita anggap dia musuh sebagai musuh, kita akan simpan dendam, kita akan simpan sakit hati, kita akan rasa sifat bila aku nak bagi dia ni mati ke, atau untuk kita ada sifat untuk balas dendam. Tapi kalau kita anggap dia sebagai kawan, kita akan sentiasa berdoa untuk dia dan untuk Allah tu buka pintu hati dia dan untuk dia selamat sentiasa. Lagipun kemaafan ini dendam yang terindah, kan? Ya, betul. Okey. Kadang-kadang manusia ingat berdendam lebih baik. Tapi sebenarnya dendam ini lebih tajam daripada pisau belati. Betul. Sebab dendam tu bila kita asah dia, sebenarnya kita sedang menyakitkan diri kita sendiri aja. Kita boleh membunuh diri kita sendiri, sedangkan dia hanya hantar sikit, tapi kita yang akan membunuh diri kita sendiri kerana sifat dendam. Betul. Okey, baiklah. Terima kasih atas cerita anda. Saya ada beberapa soalan. Ya, saya boleh. Maknanya anda boleh nampak benda-benda yang orang lain tak nampak. Ya, saya boleh nampak pocong, saya boleh nampak lasih, saya boleh nampak toyol, saya boleh nampak hantu galah. Saya boleh nampak sebelum jenazah dikebumikan, saya boleh nampak air mandi jenazah itu berwarna apa ada pada air jenazah. Apa ada pada air jenazah? Apa ada pada air jenazah? Ada bermacam-macam daripada setiap kejadian waktu dia hidup. Seperti? Wallahualam apa kelakuan dia semasa hidup. Salah satunya cacing, air berbangkai, air hitam. Walaupun sebenarnya air yang membasuh jenazah tu warna pada hakikatnya warna biasa. Hakikatnya warna itu keluar airnya jernih. Tapi mata saya air itu adalah sekeruh-keruh seperti mana air longkang, keruh lagi air itu. Oh, air itu ya. Okey. Dan ada juga pada setengah-setengah jenazah yang dimandikan, air itu bersih dan harum berbau kasturi.
bau bunga melur, bunga tanjung. Dari tingkatan 3 ya. Dari tingkatan 3 anda merasa suasana yang lain dari yang lain. Sehinggalah anda berumah tangga dan sehinggalah anda mendapat anak. Sehingga saya berumah tangga dan saya tahu juga suami saya telah membeli hantu raya. Oh, iya ke? Kerana itu jugalah hubungan anda berakhir setakat itu atau bagaimana? Kemungkinan. Okey. Kerana saya tidak mahu anak saya menjadi bangsa pada benda-benda yang akan dituntut. Setiap kali saya bersolat dalam rumah, berzikir, saya mandi, yang dia mandi saya akan bacakan Yasin. Saya 3 kali setiap malam Jumaat. Dia akan melawan kepanasan di dalam rumah. Siapa? Suami you? Suami saya akan melawan kepanasan dalam rumah. Dan bila dia tidak balik, hantu dia yang balik. Dia tidak balik, perewang dia yang balik? Ya, saya. Dia yang balik. Dia yang tidur sebelah saya. Masya Allah. Ya, betul. Ya, saya dah tempuh benda tu. Yalah. Dan saya cuma bertawakal sepanjang dia tidur sebelah saya. Saya hanya bermohon, Ya Allah, Tuhan kau jauhkanlah aku daripada benda yang kau laknati daripada dunia dan akhirat. Jangan sekali-kali kau izinkan dia menyentuh aku dan anak aku. Sebab saya pernah nampak dia mengamuk kat luar benda tu lah. Mengamuk kat luar rumah. Tumbangkan pokok mangga saya kat sebelah rumah. Mengamuk ulasan. Tak dapat masuk dalam rumah. Sebab rumah tu mak saya dah pagar. Setiap kali saya datang kotor, badan saya lebam-lebam. Ada kesan taring. Oh, ya. Saya pernah disampuk puaka ular selama 15 hari, 15 malam. Saya tak makan dan saya tidak minum. Cuma saya bergulung saja seperti ular. Mungkin sorry to say lah. Tak apa. Saya sebenarnya ada juga beberapa orang kawan yang macam anda. Saya suka bercerita yang benar, manusia yang jujur. Saya suka. Mungkinkah sebab you mempunyai kelebihan ini, dunia yang lain tidak suka orang yang disedari memandang dia dan berbagai ilmu datang. Wallahu alam. Yang tu saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, dia memang tahu saya boleh melihat dia. Dia tahu anda boleh melihat dia. Dia ni pula boleh nampak kan? Apa hal pula dia ni boleh... Dan sebenar hakikatnya apa yang kita cerita semua ni, dan dia tahu. Dia sedang mendengar. Dia mendengar sama ada cerita itu bohong, betul, ataupun rekaan semata-mata. Dia tahu cerita dia. Dia sedang mendengar. Dia tahu kita sedang bercerita tentang dia. Kita sedang menghebahkan cerita tentang dia. Dia menggelabah pun ada. Kadang-kadang nak tanyalah, agak-agak orang-orang macam Abang Isma ni pun dia orang semua bengang kot. Tak, macam mana? Wallahu a'lam, Abang Isma. Nanti ada rezeki kita story-story kat belakang lah. Alamak. Abang Isma pun kadang-kadang pun ada satu perasaan yang risau dalam kadang-kadang begini. Cuma benda-benda macam ni memang tidak suka satu perkara, iaitu bongkak. Dan juga belagak. Yes. Kerana setiap kali belagak kita mencabar dia. Tidak. Kita cuma faham keadaan ini. Kita faham dia mendengar. Kita tidak pernah bongkak. Kita makhluk terbaik ciptaan Allah. Tapi, ya, betul. Tapi di situ kekuatan kita. Kita sebenarnya sempurna, dipiktuk oleh Allah, cukup. Cuma kadang-kadang dalam 10 manusia atau 1000 manusia, satu yang Allah akan uji dan beri kebesaran dia lebih sikit pada orang tu. Abu Isma macam saya mula-mula Abang Isma, Ya Allah, Tuhan je lah yang tahu. Saya rasa macam tak payahlah buka mata, janganlah buka mata. Atau Ya Allah, kau butakanlah mata aku ni. Setiap kali anda buka mata, apa yang anda lihat? Perkara-perkara bagaimana? Perkara yang macam-macam. Saya macam rasa macam saya ni bukan hidup di alam nyata. Saya rasa macam saya ni bukan hidup dalam alam manusia. Ya. Saya rasa macam, ke aku ni manusia ke aku ni macam mana rasa. Macam
kadang-kadang saya bercakap dengan mak saya, kadang keluar kan. Keluar daripada rumah, saya akan cakap, saya borak-borak dengan mak saya. Mesti akan nampak. Lalu kadang-kadang dia tegak belakang mak saya. Kadang macam kalau mak saya, kalau benda tu lalu, dia akan rasa bulu roma dia tegak kat belakang kan. Macam saya nampak dia lalu. Elok je dia lalu belakang mak saya. Siapa yang lalu contohnya di belakang mak anda yang anda nampak? Kalau macam saya jalan Uluyam, dekat jalan Uluyam, kalau biasanya kalau budak-budak motor ataupun mungkin orang-orang yang kapal-kapal ni biasa dengar kona kandang kambing. Kona kambing. Okey, pernah dengar. Uluyam. Okey. Dekat situ ada sepasang tunang yang pernah mati dekat situ. Kepala tunang dia hilang kat situ. Masya Allah, ya pernah dengar cerita tu. Okey, Dek, kemudian? Jadi dekat situ selalu memang ada gangguan perempuan. Okey. Jadi selalunya memang kalau kawan-kawan saya nak pergi, saya akan cakap dengan dia, kalau boleh balik sebelum maghrib. Sebab kalau dah balik dekat maghrib, memang akan jumpa. Jadi soalan Abang Isma, kalau yang you nampak kadang-kadang melintas di belakang mak tu tadi, siapa yang melintas di belakang mak? Belakang mak saya biasanya kalau macam tengah-tengah hari tu, biasanya langsui lah. Langsui? Jangan ingat kawan tu keluar malam, siang pun ada. Tadi. Cuma bezanya siang orang lain tak nampak. Okey, maaf. Ataupun tanya sekali lagi. Kadang-kadang anda sebenarnya okey, kadang-kadang sekali ada toyol. Toyol pun ada Lagi satu, pada para pendengar yang suka ambil minyak senyonyok, minyak pengasih, minyak dagu, minyak pengasih, bila hindari diri anda daripada benda-benda macam tu. Sebab bila anda ambil benda tu, anda akan ambil pendampingnya sekali. Pakejnya sekali. Sebab nak tanya dengan Laila, sebab ini semua ada kena-mengena dengan satu perkara yang kuat yang mengikatnya adalah janji. Apa pandangan Laila? Janjinya. Betul, janji. Akad itu. Janji itu dipegang hingga ke mati, hingga turun-temurun. Dengar tu kawan-kawan, janji. Ini bukan janji rock. Ini janji dengan benda setan ni. Kau ada janji, kau macam mana Laila? Mungkin anda ada tahu cerita pasal janji. Kalau anda berjanji mengambil harimau itu sebagai anda punya pendamping, bagaimana janjinya? Sehingga 7 keturunan akan dituntut. Daripada anak saya sampai ke cucu, ke cicit, ke piut, ke segala-galanya lah. Itulah dia kan. Laila. Saya Abang Isma. Cara kau menyebut Abang Isma seolah-olah kau dah pernah dengar sebelum-sebelum ni kat THR. Ya, saya biasa dengar Abang Isma tapi dekat THR. Anda tidak pernah membuat panggilan masa kat THR dulu? Ya, saya tak pernah. Saya hanya sekadar pendengar saja. Tapi okey ke masa Abang Isma buat di THR dan masa sekarang ini kita ada bapak kuasa? Okey, so far so good. Alhamdulillah, sama saja seperti saya dengar Abang Isma di THR dulu. Semoga tiap-tiap malam Jumaat kita harap Laila menjadi pendengar yang baik. Kalau ada perkara-perkara yang boleh menjadi input untuk kita kongsi sama-sama, kita kongsi sama-sama. Ya Laila? InsyaAllah Abang Isma. Dan mata Abang Isma tidak macam mata kau. Mungkin boleh kongsi pengalaman mata kau satu masa nanti untuk kehidupan Abang Isma dan juga kawan-kawan di Bapakku FM. InsyaAllah. InsyaAllah. Jaga diri baik-baik. Semoga hubungan kita bertambah kuat selepas ini insyaAllah. InsyaAllah Abang Isma. Abang Isma perlu kawan-kawan macam anda. InsyaAllah saya akan cuba kekal di Bapakku FM. Terima kasih. Assalamualaikum.